Tapi hukum fiqh ni dia banyak kompromi. Boleh berbincang, boleh berdiskusi, boleh macam-macam tuan-tuan. Dan ini tabiat yang ada dalam fiqh yang perlu dipahami lah. Dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Sebagian hukum dia berubah. Ada hukum tuan-tuan dia tak berubah sampai hari kiamat. Terutama yang telah diijma'kan, yang telah disimpul mati, tak boleh lah. Jadi hanya perkara yang melibatkan benda yang besar-besar. Ada benda yang dia boleh berubah. Hukum tu boleh berubah. Kerana nas yang diguna pakai, termasuk Quran dan juga hadis Nabi itu boleh dipahami dengan banyak cara. Ada yang tak boleh berubah sampai hari kiamat. Hukum semayang 5 waktu wajib tu tak berubah sampai hari kiamat. Tak mungkin ada orang akan kata, oh aku dah kaji semayang fardu 5 waktu tak wajib. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Ada orang yang akan cakap macam tu, tapi kata-kata dia memang tak boleh guna pakai. Boleh jadi dia ni gila ke, atau ajaran sesat ke, atau macam mana, ataupun sufi melampau ke, dia tasawuf yang hakikat kuat sangat, sampai syariat ni entah ke mana, tak kisah sangat lah. Ada tuan, apa pula tak ada. Tapi dalam hal ehwal semayang ada benda yang tidak disepakati, ada benda yang disepakati. Diwajibkan oleh sebahagian ulama, tak diwajibkan oleh sebahagian ulama yang lain. Nampak? Diharamkan oleh sebahagian ulama, tidak diharamkan oleh sebahagian yang lain, kerana nas agama ini terlalu banyak dan dia dalam setengah-setengah keadaan dia mempunyai konteks yang luas. Dan boleh jadi dulu ulama kita kata lain, hari ini mereka telah merubah fatwa kerana perubahan masa dan zaman. Manusia berubah, begitu juga sebagai hukum dia mesti berubah. Ada kalanya dia ada hukum itu dilihat kuat pada zaman itu, tapi hari ini sudah tidak praktikal lagi, dan kita mesti berpindah kepada hukum yang baru, tapi masih dalam konteks yang sama. Dulu-dulu mazhab Syafi'i, kalau urusan muamalah ni wajib akad 99.9999%. Ulama Syafi'i kata bila berurusan muamalah wajib akad secara lafzi, secara lafaz. Tak kira lah jual beli ke, hutang piutang ke, gadai menggadai ke, apa-apalah, hatta mesti akad dengan lafaz. Tak terima dengan akad selain lafaz. Nampak? Barang aku beli dengan harga sekian, aku jual dengan harga sekian. Mesti wajib. Kalau tak buat sedemikian, tidak sah akadnya. Dan seperti dia memakan harta yang haram, tak boleh. Pasal Allah Ta'ala kata, illa an takuna tijaratan antara minkum. Surah An-Nisa ayat 29 tu, ayat terbesarlah dalam isu muamalah. Allah Ta'ala kata mesti redha. Memang asas kepada muamalah redha lah, redha. Nak tunjuk redha macam mana? Takkan senyumnya. Redha lah tu, belum tentu. Macam mana nak pastikan redha itu? Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i buat kesimpulan, wajib lafaz. Mesti cakap. Cuma adalah beberapa tokoh yang kata tak wajib lafaz, kerana Nabi tidak pernah memerintahkan lafaz itu, walaupun dia ada berlaku dan seumpama, tapi tidak ada perintah yang jelas daripada Nabi SAW. Hatta dalam Quran pun tak ada. Dia sekadar nak menzahirkan redha, jadi dia kata tak wajib. Antara Al-Imam Ibn Surayj, dia kata tak wajib. Tapi pada waktu itu pendapat dia ni dianggap lekeh lah. Lekeh lah pasal kalau dah 99 orang kata A, dia seorang kata B, orang nak pandang tak? Contoh kalau 29 orang ustaz kata A, saya seorang je kata B. Tuan-tuan nak ikut orang mana? Takkan tuan-tuan nak ikut saya kot. Tapi Islam ni dalam setengah keadaan dia tak ikut ramai. Kalau ikut ramai, Nabi tak layak diikuti sejak dia menjadi Nabi, kerana tak ada orang ikut dia pun pada peringkat awal. Hanya sahabat-sahabatnya yang rapat saja, kalau kita kata lah. Dan Allah Ta'ala pun sebut banyak dalam Quran, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, walakinna aksaran nasi la ya'qilun. Ramai manusia tidak berakal, ramai manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala pun mencela ramai ni belum tentu betul. Dan bila Nabi menawan orang-orang Badar, semua sahabat kata kita ambil manfaat daripada mereka, fidak.
Dalam fiqhul jihad ada fidak kepada usara, kepada tawanan ni. Fidak ni bayar tebusan lah. Kan? Yang ada duit, kita ambil duit daripadanya. Yang ada harta, ambil harta. Yang ada ilmu, tak ada harta, gunakan dia untuk mengajar anak-anak kita. Jadi itu manfaat yang banyak. Umar Al-Khattab saja kata, kita bunuh mereka ya Rasulullah. Nabi tak dengar Umar, pasal Umar seorang. Tapi akhirnya Allah Ta'ala turun ayat Quran, membenarkan kata-kata Umar. Nabi tak boleh simpan tawanan pada waktu itu. Nabi kena bunuh mereka. Nampak? Umar seorang tapi dia betul. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud, dalam asarnya, dia kata al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang benar ini, jemaah ini adalah apa yang menepati kebenaran, walaupun engkau hanya bersendirian. Seorang pun tak rasa jadi kau benar, dia kata. Samalah lah isu ini pun. Jadi ada benda tuan-tuan, dia Ibnu Suraish dia kata tak wajib akad lah. Fatwa itu dianggap sebagai yang paling tidak masyhur, paling lekeh, paling tapi hari ni cuma bila Al-Imam An-Nawawi datang, dia backup Al-Imam Ibnu Suraish. Dia kata fatwa ini betul. Kerana dia kata urusan muamalah yang tidak dinaskan oleh Nabi SAW ala hasabil uruf, ala ma ta'arafa alaihi nas, mesti ikut adat manusia. Kalau tempat tu tak ada akad, tak ada lah, tak perlu ucap. Dia kata ini, muamalah ni kalau tidak disebut oleh Nabi dan Allah Ta'ala, dia mesti di atas uruf manusia, adat manusia. Tapi hari ni kita lihat itu yang paling praktikal, betul tak? Pasal kaedah jual beli dah bermacam-macam. Tuan-tuan beli dengan mesin, tuan-tuan beli secara online. Nak akad dengan komputer tu, aku beli komputer komputer pun tak boleh nak jawab. Jadi tak praktikal. Walaupun dulu dia fatwa yang muktamad, fatwa yang diguna pakai, kerana dulu lebih kepada urusan muamalah secara bersemuka, face to face. Hari ini banyak urusan bukan bersemuka, bukan face to face. Face tak ada face. Hak beli duduk kat sini, hak jual duduk kat US sana. So macam mana nak akad? Zaman dulu tak berlaku, tapi hari ini berlaku. Jadi mesti merubah fatwa ataupun pendapat dalam hal-hal yang tidak diwartakan dalam syarak. Bukan syarak warta pun, itu pendapat dalam fiqh. Lepas tu ulama kita bagi dua tuan-tuan. Hukum ni ada dua. Satu dia kata hukum Allah, hukum Islam. Satu lagi dia kata hukum fiqh. Bila sebut hukum Allah kita faham, ini tak boleh berubah sampai hari kiamat. Tapi bila sebut hukum fiqh, kita fahamlah terminologi itu sendiri telah digunakan pakai oleh para ulama nak membezakan antara adakah ini jelas daripada Allah Ta'ala perintahnya, ataupun ini hukum ini terhasil daripada ijtihad ulama itu sendiri. Kita boleh kata semayang semayang 5 waktu fardu, kita boleh kata wajib. Ini hukum Allah, boleh kata. Tapi kita tak boleh kata baca Al-Fatihah ketika solat adalah hukum Allah, tak boleh. Kita kata hukum fiqh. Pasal ada ulama yang kata tak wajib baca Al-Fatihah. Tak boleh kata hukum Allah. Kalau kita kata hukum Allah, nanyalah ke puak-puak Hanafi tu, pasal mereka lawan hukum Allah lah. Allah Ta'ala tak pernah mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam solat. Cuma Nabi ada mempraktikkan sedemikian. Jadi dihukumkan wajib oleh sebagian ulama, tapi tidak sebagian yang lain. Ni tak boleh kata hukum Allah ni, tak nak kena beza tu. Jadi hukum Allah ni dia tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Tapi hukum fiqh ni dia banyak kompromi. Boleh berbincang, boleh berdiskusi, boleh macam-macam tuan. Dan ini tabiat yang ada dalam fiqh yang perlu dipahami lah. Walaupun orang awam ni kita kata tak belajar fiqh secara mendalam. Tapi kena faham jugalah konsep itu, kena faham. Ada hukum kita boleh bincang, ada hukum tak boleh. Ada benda kita boleh berkompromi, boleh bertolak ansur, ada benda tak boleh. Jadi kita nak kena faham isu-isu seumpama itu.